Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Dunia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muazzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khaliwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan merujuk kepada siaran media Jabatan Perdana Menteri mengenai pelanjutan penangguhan sementara kebenaran aktiviti rentas sempadan bertarikh 26 Februari 2022. Jabatan Perdana Menteri maklumkan mengenai pelanjutan penangguhan sementara kebenaran aktiviti rentas sempadan selama 16 hari lagi dari 16 hingga 31 Mac 2022. Kemasukan warga negara asing melalui pos-pos kawalan darat dan laut termasuk perjalanan transit melintasi negara Brunei Darussalam kecuali bagi kemasukan atau perjalanan transit yang telah diberikan kebenaran oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam. Kemasukan dan perjalanan transit melalui negara Brunei Darussalam hanya boleh dipertimbangkan bagi kenderaan-kenderaan yang mempunyai permit lintas batas dan penyata kebenaran transit yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam dengan jaminan atau sokongan daripada pihak berkuasa negara yang berkenaan dengan dikenakan syarat dan prosedur kemasukan yang sedia ada bagi tujuan atas urusan rasmi kerajaan, persekolahan, perkhidmatan-perkhidmatan kecemasan seperti ambulans, polis dan tentera dan vaccinated transport operators yang berdaftar di luar negara dengan permit lintas batas yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam bagi penghantaran bekalan import yang penting. Keluar dan masuk negeri secara ulang-alik melalui pos-pos kawalan darat maupun laut bagi tujuan pekerjaan. Syarat-syarat bagi pertimbangan keluar masuk yang dinyatakan adalah tertakluk kepada penelitian Jawatankuasa Pandu COVID-19 dari semasa ke semasa. Maklumat lanjut layari laman sesawang Jabatan Perdana Menteri di www.pmo.gov.bn/travel portal atau hubungi travel hotline di talian 120 semasa waktu bekerja ataupun email ke travelapplication@jpm.gov.bn. ...21 kes COVID-19 ditempatkan dalam kategori 4 memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi, manakala 7 kes kekal berada dalam kategori 5 dan dirawat di unit rawatan intensif dan memerlukan bantuan mesin pernafasan. Sementara itu, 4 kes COVID-19 telah meninggal dunia. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Sebanyak 2,278 kes baru telah dilaporkan yang membawa kepada jumlah keseluruhan sebanyak 114,371 orang. Daripada jumlah kes baru ini, 2,101 adalah hasil ujian ART yang telah dimuat naikkan ke aplikasi BroHealth. Manakala 177 adalah dari hasil 1,685 ujian manual RT-PCR yang telah dilakukan. Sementara itu, 5,420 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 83,761 kes, manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 30,440 kes. Pada masa ini, kadar pengisian katil di pusat-pusat pengasingan di seluruh negara atau bed occupancy rate ialah sebanyak 7.1%. Dalam pada itu, 252 kes aktif sedang menerima rawatan di pusat-pusat pengasingan dan hospital-hospital. Manakala seramai 30,188 kes positif kini sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Semasa sidang media, Menteri Kesihatan turut mengkongsikan pencapaian program vaksinasi kebangsaan sehingga 13 Mac 2022. Pencapaian program vaksinasi kebangsaan bagi mereka menerima 3 dos vaksin ialah 58.6% dari keseluruhan penduduk negara ini. Manakala kadar 1 dos dan 2 dos adalah masing-masing melebihi 94%. Bagi sekatan pergerakan yang dijalankan dari jam 12 malam hingga 4 pagi, terdapat 1 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana ianya
adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Fasa awal endemik bermula dalam usaha pemulihan negara dari kesan pandemik COVID-19. Bermulanya fasa tersebut diharapkan hanya menyebabkan gangguan yang minimum kepada aktiviti harian masyarakat dan keadaan akan pulih secara beransur-ansur. Kita sekarang berada di fasa endemik, melangkah kepada kehidupan gaya normal dengan norma baharu. Mari kita sama-sama melalui dunia ini dengan selamat demi melindungi mereka yang kita sayangi semasa fasa endemik ini. Pastikan tangan anda sentiasa bersih, bantu mereka yang mudah terdedah dengan menjalankan tugas-tugas mereka, sentiasa memakai sungkup muka apabila keluar rumah. Kehidupan boleh diteruskan seperti biasa selagi kita mengambil langkah berjaga-jaga. Sentiasa menjaga keselamatan antara satu sama lain. Bagi anak-anak kita, marilah kita sama-sama memainkan peranan dalam membimbing mereka ke arah yang betul. Aktiviti sosial kini sedikit berbeza, tetapi itu tidak bermakna kita tidak boleh melakukannya dengan seronok. Jika boleh, keluar rumah semasa keadaan kurang sibuk untuk mengelakkan orang ramai. Apabila memasuki mana-mana premis, log masuk dengan menggunakan aplikasi BruHealth. Pastikan anda sentiasa mengamalkan penjarakan fizikal dan gunakan pembayaran secara atas talian atau tanpa sentuh sebanyak mungkin. Mari kita semua memainkan peranan kita demi menjaga orang yang kita sayangi dan negara kita. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Kenaziran Sekolah-Sekolah dan Jabatan Pengajian Tinggi mengadakan majlis sambutan Isra' dan Mi'raj secara maya. Menyertai majlis tersebut yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan. Majlis disikan dengan ceramah khas bertajuk Sembahyangku Kerana Allah. Juga menyertai Datin Seri Paduka Dr. Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Menteri Pendidikan. Tabung dana bagi pembinaan masjid melalui perkhidmatan pesanan ringkas SMS kini dibukakan selama 9 bulan sehingga 13 Disember 2022. Majlis pelancaran perkhidmatan SMS tabung dana bagi pembinaan masjid berlangsung kemarin di Kementerian Halih Walgama. Pelancarannya disempurnakan oleh Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Halih Walgama. Penubuhan tabung dana bagi pembinaan masjid adalah dihasrat menjadi wadah kekal bagi umat Islam di negara ini untuk menginfakkan harta dengan niat sebagai ibadah. Sehingga bulan Februari 2022, 18,937,639 ringgit 32 sen berjaya dikutip. $400 infak berupa barang-barang asasi berjaya dikumpul dan akan diserahkan kepada para mu'alaf yang memerlukan secara pandu lalu dan penghantaran ke rumah-rumah. Projek Fathul Barakah 3.0 yang bertujuan memberi infak untuk keperluan mu'alaf yang memerlukan dimeriahkan oleh Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Halih Walgama bersama Persatuan Mu'alaf seluruh negara. Kemarin, 10 buah keluarga mu'alaf di daerah Brunei dan Muara menerima sumbangan tersebut secara pandu lalu. Selain itu, sebagai persiapan di bulan Ramadan, bahagian pembangunan mu'alaf juga mengedarkan poster amalan di bulan Ramadan kepada mu'alaf di negara ini. Penyerahan sumbangan akan diteruskan lagi di daerah Blaid, daerah Tutong dan daerah Temburong.